إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat Ramadan yang telah pun masuk hari atau malam yang ke-7, seminggu lah. Jadi yang tak diam kita dah masuk dah nak seminggu dah daripada Ramadan. Kejam celik ya, kejam celik. Kalau tak kejam langsung tak kejam turun lah. Kena ada celik. Kejam celik tahu-tahu dah habis Ramadan. Jadi sebab kita dah masuk minggu ke-7, hari ke-7 ni, kita masuk malam ke-7 ni, saya mengajak diri saya dan muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jemaah surau Ar-Rawdah yang dirahmati Allah ini, mari kita lihat pengisian yang kita buat sepanjang Ramadan yang telah berlalu 6 hari. Benda yang paling penting untuk kita peringatkan diri kita ialah kita kena buang satu sikap yang selalu saya sebut dan pernah saya sebut sebelum di tempat ini juga, surau ini, ialah perbuatan kita ataupun kebiasaan kita yang dalam hal melaksanakan amal ibadah ni ada satu benda yang sangat-sangat penting, khususnya dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah suatu institusi pendidikan, mana Allah dan Rasul ingin mendidik kita untuk membiasakan diri kita mengatakan tidak, say no, katakan tidak kepada nafsu kita, Kalau kita tengok dalam sepanjang kita berpuasa pada siang hari, daripada subuh sampai ke maghrib tadi, kita dilarang daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu semuanya benda yang halal. Allah tak bagi kita makan, Allah tak bagi kita minum, Allah tak bagi kita berseronok-seronok dengan isteri kita, mana bersetubuh dengan isteri kita. Allah tak bagi. Semua itu benda halal ke harapan? Benda halal. Untuk melatih kita supaya sanggup mengenepikan nafsu, sanggup mengatakan tidak kepada nafsu semata-mata kerana perintah Allah. Mana demi melaksanakan perintah Allah kita rela menolak kehendak nafsu kita. Maka antara tema utama dalam Ramadan ini, daripada awal sampai ke hujung Ramadan, ialah menolak nafsu, menolak kehendak nafsu. Dan kita kena ingat bahawa Ramadan ini bukan sekadar bulan puasa. Biasa orang cakap bulan puasa kan, kita pun cakap bulan puasa, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil siyam. Siyam makna puasa. Bila puasa? Siang hari, pada waktu siang. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang atau kita tak ambil berat tentang
malam Ramadan. Malam Ramadan. Yang mana malam Ramadan ni adalah peluang untuk kita melakukan pengisian yang dipanggil sebagai qiyam Ramadan. Sebab itu ada hadis yang menyebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan pengharapan terhadap janji-janji Allah. Itu juga ada hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi dua agenda utama kita, dua agenda utama kita sepanjang Ramadan ini ialah siyaman wa qiyaman. Siang harinya dengan siyam, malam harinya dengan qiyam. Barulah Ramadan kita akan terisi dengan sempurna bila kita menumpukan kedua-dua perkara ini dan tidak melalaikan salah satu daripada dua ini. Sebab ada orang yang dia puasa siang puasa, masuk aja maghrib dia lupa dia dalam bulan Ramadan. Dia lupa tema Ramadan ni mengatakan tidak pada nafsu. Jadi pada malam hari dia akan mengikut nafsunya, menurut kehendak nafsunya. Kita kena ingat nafsu tidak dipenjara. Nafsu tak kena jail tuan. Yang kena jail setan. Itu pun bukan semua setan. Itu dalam hadis, kena belajar hadis tentang itu. Mana Allah bermudahkan kita untuk melaksanakan dua pengisian tadi dengan membelenggu sebahagian daripada syaitan. Mana nafsu kita akan lebih, sepatutnya akan lebih mudah untuk ditundukkan, untuk ditolak kehendaknya, kemahuannya. Tapi kalau kita tak jaga betul-betul dan kita lupa bahawa nafsu ini perlu untuk ditewaskan walaupun pada malam-malam Ramadan, maka jadilah malam kita malam yang hanya penuh dengan kekenyangan, melepaskan orang kata apa, kelaparan dan kehausan. Dapat pula hari ini panas pemain ni kan, minum 1 jam air. Contohlah kalau saya imam tak boleh minum 1 jam kan, mati saya tadi. Kalau imam minum 1 jam kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, satu-satu ada macam mana nak sembahyang? Tak boleh. Tak boleh, sikit-sikit je. Maknanya kalau kita lupa benda tu, maka malam kita penuh dengan agenda memenuhkan kehendak nafsu. Contoh perasan tak? Buffet Ramadan. Ini contoh, saya bukan nak mengutuk, tidak, nak bagi kita fikir. Agak-agak kalau kita bayar RM50, kita nak makan sikit je. Logik. Selagi ada tuan. Bawah pinggan tu ada, bawah pinggan tu ambil. Sebab apa RM50? RM50 ada yang sampai, ada saya baca satu ni, RM289 paling mahal dekat Malaysia. Kat mana saya tengok? Kat Kuala Lumpur, KL. Mana mencoki apa tu banyak-banyak. 200 lebih seorang, satu kepala. Bayangkan tuan. Jadi kalau kita ikut ataupun kita turuti trend yang begitu, tiap-tiap hari kita hari ni buffet kat sini, buffet dan duit banyak kan, berdapat 2,000 kerajaan, contoh kan? Habis dengan buffet Ramadan. Adakah itu agenda kita tuan? Itu bukan agenda kita. Maghrib entah ke mana, Isyak entah ke mana, Tarawih jauh sekali, witir entah habis atau tidak, akhirnya kita tewas. Ramadan berlalu,
7 hari, 14 hari, 21 hari, tahu-tahu dah raya. Inilah orang paling suka beraya sekarang. Sebab apa? Agenda dia ialah untuk memenuhi tuntutan nafsu. Sedangkan Ramadan ini Allah jadikan adalah medan kita untuk kita katakan say no to our nafsu. Kan? Katakan tidak pada nafsu kita. Nafsu yang malas, nafsu yang berkira, nafsu yang nak santai-santai, nafsu yang nak sembahyang pendek-pendek, ringkas-ringkas, contoh macam ni. Kan? Nafsu yang tak nak sembahyang 20, contoh. Contoh ni bukan semua tempat lain. Kan? Susah sangat nak berlebih dalam beramal ibadah. Susah sangat nak korbankan nafsu malas, nafsu mengantuk, nafsu yang nak tidur menjam, siang dah tidur, malam tidur lagi. Ini benda yang perlu kita fikir. Macam tak penting tapi penting. Sebab kalau kita tak ambil berat tentang perkara ini tuan-tuan, siam dan qiyam ini, maka sedar-sedar kita selesai Ramadan, habis Ramadan, dan bimbang-bimbang kita tidak dapat janji Allah yang paling utama dalam Ramadan. Apa dia? Keampunan Allah. Ada orang ceramah kat belakang. Si baik tadi dia tak nokat tadi masa semayang ni kan? Dia baru on battery. Ya. Bimbang-bimbang nanti bila dah habis Ramadan, tak ada apa yang kita dapat. Kita termasuk dalam golongan orang yang diaminkan, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Wailun liman adraka Ramadana wa lam yughfar lahu. Ada beberapa versi hadis yang lebih kuat maknanya. Celakalah bagi orang yang bertemu Ramadan, keluar dia daripada Ramadan, walam yughfar lah, dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tak ada. Sedangkan Allah melalui Nabi SAW beritahu, man shama ramadana, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan siam dan qiyam dengan penuh keimanan, dua syarat, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan ihtisab, mencari, mengharapkan, cari peluang untuk buat pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Allah kata apa? Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya segala dosanya telah lalu. Itu kata Ramadan bulan keampunan. Tapi keampunan itu bersyarat, ya, dan berpengisian, bukan cakap saja. Ada pengisian Ramadan. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ya kita punya tazkirah malam ni. Ambillah pengajaran daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah taala beri kekuatan kepada saya dan kita semua untuk ya menempuh baki-baki daripada Ramadan ini dengan penuh kejayaan. Buat sebaik-baiknya. Ya, jangan bangun sahur untuk makan sahaja, rugi. Bangun awal. Kalau boleh sejam sebelum sahur. Kita sahur pukul berapa? Pukul 5.30 katakan. Bangun pukul 4. Oh ya, ngantuk Ustaz. Memang ngantuk. Bangun, paksa diri, ambil wudu, gosok gigi, mandi, kan? Lepas tu solat. Tambah lagi yang 8 tadi tu. Tak payah witir, bagi kita dah witir. Tambah sampai cukup 20. Lebih lagi pun tak apa. Doa banyak-banyak pada Allah. Minta ampun pada Allah. Minta Allah matikan kita dalam iman. Itu dia. Inilah masa peluang, bila lagi nak buat. Lawan nafsu kita insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sururana wa 'azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله